Mewujudkan lebih banyak kekayaan dan peluang dari pelbagai sektor selain mencipta tenaga kerja profesional bagi masyarakat Bumiputera supaya berdaya saing di peringkat global. Itu antara Itipati Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang berlangsung bermula esok sehingga Sabtu ini. Apa pula cabaran dan harapan yang perlu dihadapi negara ketika ekonomi dunia yang mencabar? Ikuti laporan khas yang disediakan ini. Dasar ekonomi baru DEB diasaskan pada tahun 1970 sehingga tahun 1990 oleh Allahyarham Tun Razak memperlihatkan dasar dalam membasmi kemiskinan serta menyusun semula ekonomi Malaysia daripada ketidakseimbangan ekonomi, meningkatkan pendapatan dan menambah peluang pekerjaan semua rakyat Malaysia. Kadar kemiskinan pada 1970 tahap 50% turun kepada kurang 10% ketika ini. Apa yang kita faham adalah tentang economic pie negara kita semakin kecil, tetapi economic pie global semakin meluas. Jadi cabaran kita pada hari ini adalah untuk mencipta nilai melalui mengadakan dasar-dasar baru, dasar ekonomi baru ini untuk memastikan daya saing bakat-bakat Bumiputera dapat terus berdaya saing di peringkat global. Kita tidak mahu ke AB pada 2018 itu berlaku balik. Kegagalan kita dalam KAB yang sebelum ini, walaupun nombor 1, nombor 2 kita bagus, tapi nombor 2, nombor 3 dan seterusnya, perlu memperbaiki tahap ekonomi orang Melayu dan Bumiputera itu sendiri. Sebab itu dalam kluster kali ini, kita ada kluster Bumiputera, Sabah dan Sarawak, Bumiputera Sabah dan juga Bumiputera Sabah, Sarawak. Jadi ini lebih menumpukan kepada isu-isu berkenaan dengan wilayah, pembangunan ekonomi wilayah tadi, yang melibatkan juga orang Melayu di peringkat Tanah Melayu dan juga di Sabah dan Sarawak. Untuk rekod, Bumiputera menjumbang 92.7% melalui penyertaan profesional. Bagaimanapun, pemilikan ekuiti Bumiputera masih tidak mencapai 30% ketika populasi Bumiputera dijangka mencapai 75% menjelang 2030. Kita perlu menetapkan sasaran. Kalau dasar ekonomi lama dulu kita meletakkan peratusan kekuatan itu berdasarkan equity, 30% equity. Adakah patut benda itu diteruskan? Pada pandangan Dewan, itu tidak patut diteruskan lagi. Kerana penguasaan equity ini adalah penguasaan yang tidak berjaya. Dari sektor pekerjaan pula, ekosistem yang lebih berdaya saing perlu dicipta bagi melahirkan lebih ramai golongan profesional mampu bersaing di peringkat global. Unjuran kita dalam 5 tahun mendatang, terutamanya apabila kita hendak merangka RMK 13 yang akan diluncurkan pada 2026 hingga ke 2030, perkara utama yang kita perlu lihat adalah adakah kami memerlukan tenaga kerja dan bakat-bakat yang muda dan juga lebih progresif. Jawapan dia ada. Kita ada ramai anak-anak muda kita. Kali ini KEB 2024 lebih inklusif. 10 kluster meliputi 10 sektor diwujudkan, termasuk reformasi pendidikan, pembangunan 2 bandar, penciptaan kekayaan dan penguasaan korporat, sosioekonomi Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Apakah yang hendak ditawarkan oleh kerajaan kepada Bumiputera? Adakah benar-benar kerajaan ini, termasuk kaki tangannya, benar-benar ingin memajukan Bumiputera ke satu tahap yang lebih baik, bukan seperti tahun-tahun yang dahulu? Adakah kaedah yang nak dilaksanakan oleh kerajaan itu adalah merupakan kerajaan yang satu langkah yang di luar kotak pemikiran kebanyakan orang?